tu semua. Okay, mana kan kita ni macam dah tak banyak kelas lagi lah, takut tak sempat, jadi cikgu akan buat dalam bentuk video. So hari ni kita akan belajar dulu bab 1. Lepas ni kalau sempat kita akan belajar bab 2 dan bab 3, okay? So bab 1 ialah pengenalan kepada reka bentuk dan teknologi. Jadi apa yang kita belajar kat sini, saya rasa awak semua dah pernah belajar, cuma itulah ingat tak ingat, kita akan bawa dalam kaji sikit je. Cikgu harap nanti awak ingat lah. Nanti kalau awak tak faham, mungkin cikgu akan bagi buku teks ni, salinan buku teks PDF ni, ataupun cikgu akan bagi soalan dekat depan ni, okay? Jadi yang pertama yang definisi reka bentuk. Reka bentuk ialah pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang untuk menghasilkan suatu produk yang memberi impak kepada kehidupan. Inilah maksud definisi reka bentuk. Maksudnya kat sini, pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang. Cuba awak bayangkan kalau awak nak buat robot kan, tapi awak tak tahu nak susun macam mana. Kita tak tahu kan robot kan ada tepi, lepas tu ada tengah tu kan, ada handang dia, ada membagi dia. Kalau awak tak tahu benda tu, jadi tak jadilah awak punya produk tu, robot tu. Sebab tu dia kata pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang. Itu barulah jadi reka bentuk. Okey, sekarang kita akan belajar definisi definisi teknologi. Teknologi ialah pengaplikasian ilmu sains dan matematik dengan menggunakan sumber-sumber jadi untuk dijadikan alat tenaga atau sistem. Dia kata kat sini apa? Ilmu sains dan matematik dengan menggunakan sumber-sumber jadi. Kalau cikgu cakap tadi apa, robot kan. Robot biasanya dia buat dari apa? Daripada besi, ada besi lah, tapi jangan contoh kayu lah kan. Okay, kayu awak ingat, kayu tu datang dari mana kayu tu? Mesti daripada pokok kan. So daripada pokok besar tu kan, pokok besar tu, potong-potong kita pakai ilmu sains dan matematik. Contohnya gergaji, lepas tu benda-benda elektronik kan, untuk potong benda tu bagi ukuran sama. Kita mengaplikasikan ilmu sains tadi kepada sumber-sumber jadi. Sumber-sumber jadi dalam ni ialah pokok kan. Ada juga sumber-sumber jadi lain, contohnya apa, air, lagi angin. Itu semua sumber-sumber jadi lah. Itu ialah definisi teknologi. Itu maksud teknologi tau. Jadi yang terakhir ialah definisi reka bentuk dan teknologi. Maksudnya apa ni? Gabungan pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang dengan mengaplikasikan pengetahuan sains dan matematik. Okay, tadi kita dah belajar reka bentuk ialah penyusunan bahan secara terancang. Lepas tu teknologi ialah pengaplikasian ilmu sains dan matematik kan. Sekarang gabungan dia dua ni jadi gabungan pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang dengan mengaplikasikan pengetahuan sains dan matematik. Ini ialah definisi reka bentuk dan teknologi. Ingat tahu, sebab dalam exam dia akan tanya sama ada kertas 1 atau kertas 2. Tengoklah macam mana. Tapi dia akan tanya biasanya. Okey, bidang reka bentuk terbagi kepada dua, iaitu bidang konkret dan bidang abstrak. Abstrak ni ialah konkret ni apa konkret? Kalau awak pernah dengar konkret, konkret ialah bangunan kan, batu. Itu konkret, maksudnya benda yang boleh pegang, benda yang kita boleh sentuh, boleh benda boleh nampak. Abstrak ni pula ialah benda yang kita nampak tapi ada, kita pernah dengar benda tu. Okay, sekarang kita akan belajar reka bentuk. Reka bentuk terbagi pada dua, konkret dan abstrak. Konkret terbagi pada dua, teknologi dan seni. Teknologi adalah peralatan apa yang awak biasa dengar. Peralatan apa? Peralatan menulis kan, peralatan menukang, peralatan apa, bertani apa semua, itu ialah peralatan lah tu. Peralatan screwdriver, mutar skru, lagi apa, tegur besi kan, tegur besi lagi, gam, apa semua yang peralatan tu lah, itulah teknologi. Konkret, reka bentuk dan teknologi, bahagian konkret dan bahagian teknologi. Okay, mesin apa lagi? Mesin apa dengan mesin basuh, lagi apa, si rumput, lagi mesin siapa lagi, cuci rambut, itu pun mesin. Boleh mesin. Okey, pertanian ialah pertanian pula. Kalau ingat dulu kau pernah tengok cerita lama kan, apa, baju sawah tu kan pakai kerbau kan. Kerbau itu pun teknologi juga, cuma sekarang dah lebih maju, dia tak pakai kerbau, kita pakai mesin bajak tu kan. Sekarang lah kalau kawan-kawan awak ada yang pernah tengok, pernah pergi Terengganu apa semua, biasa belah-belah sana dia akan pakai benda tu. Cuma tak ramai dah pakai apa, kerbau, sebab apa, perlukan lebih tenaga kan. Kerbau tu nak apa, kos lagi, nak bagi makan kerbau tu kan. Kerbau tu buat kerja free, mesti nak makan je kan. So sekarang digantikan dengan mesin-mesin lagi mudah, lagi efisien, maksudnya lagi konsisten lah, lagi konsisten lah dia punya bajaknya. Kalau kerbau mungkin kejap penat kan, kejap tak. Kalau mesin tu terus je kan. So dia punya garisan batas pun cantik. Okay, seterusnya lah pemakanan, teknologi pemakanan. Maksudnya apa? Sekarang kita dah belajar nasi
lagi apa mesin pengisar, lagi apa pengisar motong tu, oven kan, mesin ketuhar semua tu. Itu ialah teknologi dalam bentuk makanan. Lagi dalam bentuk makanan pula, lagi apa macam-macam lagi bentuk makanan yang kita ada. Lagi apa makanan goreng ada, lagi makanan apa lagi, makanan basah kan, pack makanan yang kat kedai tu semua ialah teknologi kita lah. Betul, pakaian kita ada sekarang ni yang kita pakai dah cantik, dah ada butang, stylo apa, style semua ni kan, ejek-ejek yang pelik-pelik jangan kawan awak tu. Itu pun teknologi kita, menunjukkan kita ni nak makin maju lah kan. Lepas tu kalau kita buat mereka bentuk dan teknologi ni, yang penting ialah teknologi yang kita buat tu mestilah berdaya saing dengan teknologi sedia ada. Contohnya macam cikgu nak buat robot kan, robot ni robot ni apa, rak lah kan, rak baju. Tapi cikgu buat tu kualiti dia kurang daripada rak baju yang sedia ada kan dekat pasaran. Jadi maksudnya cikgu punya produk ni mengundur lah, maksudnya teknologi ni mengundur. Kita kalau boleh nak buat produk mestilah berdaya saing dengan produk sedia ada atau lagi baik, supaya kita punya teknologi ni sentiasa ke depan. Okay. Lepas tu akhir sekali persenjataan, macam tu lah, pistol apa semua tu, kereta kebal, itu semua teknologi yang boleh kita pegang. Ini dalam bentuk seni pula. Seni ialah seramik. Seramik ialah pasu, pinggan kat dapur awak tu, itulah seramik. So seni masakan ni ialah seni gubahan. Kalau awak tengok, pernah tengok TikTok apa semua tu kan, dia ada buat makanan, lepas tu bentuk orang ke, bentuk Hello Kitty ke apa, itu ialah seni dalam bentuk masakan. Seni tau. Lukisan ni awak tahu lah, lukisan, muzik apa, gitar semua, acah ni ialah patung besar, patung ataupun tubuh besar lah. Kalau awak tengok gambar kat lengkap Langkawi tu, Langkawi ni ada satu gambar tubuh negara kan, dia panggil tubuh tau, maksudnya tu acah, tapi dia panggil tubuh negara sebab tubuh ni bermaksud peringatan untuk orang yang pernah berkorban kepada negara lah, macam hero kan, pahlawan lama. Kita buat satu patung atau acah tu, kita akan panggil tubuh. Lepas tu seni halus, lepas tu sulaman anyaman. Anyaman tu macam tikar apa semua tu. Apa lagi, apa ketupat tu, itu seni tau, anyaman. Okay. Seterusnya abstrak ni ialah abstrak yang seni yang kita tak boleh sentuh. Jadi seni yang tak boleh sentuh, contohnya perkhidmatan ni pernah dengar kan tapi tak nampak. Itu ialah perkhidmatan lah. Rangkaian pengangkutan contohnya. Contohnya pengangkutan, contohnya bas, taksi kan. Itu bas nampak bas, tapi pengangkutan, perkhidmatan, tambang bas, sewaan taksi kan. Taksi pun kita nampak taksi tu, tapi perkhidmatan taksi tu kita nampak. Itu dah teknologi juga tu. Lepas tu sewaan rumah, kereta ada orang sewa kan. Sistem pembelajaran macam sekolah, kita nampak sekolah, pembelajaran tu tak nampak. Pembelajaran tu banyak, ada cikgu dan pembelajaran, sistem pembelajarannya ada cikgu, ada pelajar, ada silibus, ada subjek lagi kan, ada subtopik lagi, ada peperiksaan, ada penilaian, sampai lah universiti apa semua tu. Itu ialah sistem pembelajaran. Tapi kita nampak sistem tu, tapi ada. Kita melaluinya tapi tak nampak pun ada. Kuasa ada langkah ni, contohnya apa? Langkah keselamatan, langkah menjaga SOP, jaga jarak, jaga bentuk muka, itu semua lah. Kuasa langkah tu ialah teknologi kita lah. Tak nampak, tapi kita kena ikut. Sistem pengairan ni pengairan ni macam kincir air, macam kat sawah-sawah tu, kat rumah awak tu yang ada pipe supply tu kan, itu ada sistem dia. Cuma tak nampak tapi ada. Lepas tu komunikasi pula, bahasa kita cakap ni lah, nampak kan, bahasa tak nampak tapi ada bahasa ni. Cara ni coding. Kalau awak ingat hari tu awak ada belajar pasal tingkatan 2 pengaturcaraan elektronik. Itu ialah coding lah. Itu dalam handphone awak tu semua tu ada beribu-ribu coding. Itu ialah coding. Bahasa Inggeris coding lah, bahasa Melayu pengaturcaraan. Lepas tu bunyi isyarat dan suara. Bunyi isyarat dan suara ni contohnya isyarat bunyi horn kan. Horn tu isyarat bunyi tu. Lepas tu isyarat tangan boleh. Lepas tu sekali persuratan, perikanan dan grafik. Persuratan ni surat menyurat lah. Surat menyurat tu surat nampak, tapi proses surat menyurat tu tak ada. Kita tak nampak tapi ada. Iklanan tu macam kita nampak billboard tu, kita nampak dekat YouTube X1 yang Elan tu dia tu kalau awak tengok iklan iPhone tu yang jatuh kat atas pasir tu kan. Itu ialah iklanan lah.
Cuma kita nampak tu video, tapi sebenarnya itu ialah iklan. Iklan tu kita tak nampak, tapi hasil iklan tu ialah video. Itulah grafik ni macam poster apa semua tu kita grafik. Jadi kita akan tengok kepada elemen, sebab kita kalau boleh kita tak nak lama sangat, 20 minit lah balik. Okay, elemen yang kita bentuk terbagi pada 7 garisan, ruang, rupa, warna, bentuk, size dan tekstur. Garisan ialah cantuman atau sambungan siri titik yang mempunyai ukuran panjang dan jarak. Maksudnya garisan, kalau buat garisan tu mesti bersambung garisannya. Okey. Sekejap mesti ada jarak, mesti ada jarak dan panjang. Lepas tu garisan fungsi dia ada sampai I ni. So yang pertama ialah membahagikan dua ruang kawasan. Contohnya macam awak buat ada gambar ni kan, awak dapat gambar ni gambar jadualan. Jadual ni ada garisan-garisan. So kita bahagikan bahan dengan harga. Macam itulah. Tu ialah maksudnya membahagikan dua ruang. Lepas tu bila menunjukkan pergerakan arah atau aliran. Contohnya macam anak panah ni. Lepas tu menunjukkan perhubungan antara elemen. Maksudnya contohnya gear. Gear apa? Gear helix dengan gear serong. Itu cantuman dua elemen ni. Contohnya lagi macam apa, pintu dengan dinding, ada pensel kan, itu lah. Lepas tu yang keempat ialah mewakili ketegangan antara dua titik. Ketegangan ni maksudnya gitar tu kalau tali tu kalau kendur maksudnya tak tegang. Kalau macam tegak yang lurus maksudnya dia tegang. Itu maksud dia mewakili ketegangan. Maulah cakap laju sikit sebab lah. Okay. Kita ulang kaji ni. Aku rasa awak ramai yang dah tahu ni, tak kita ulang kaji je. Lepas tu menunjukkan kestabilan dan kekerehatan. Maksudnya kalau tengok konkrit ni, batu ni kan tegak, kenapa ni dia stabil. Kalau batu-batu nampak macam melengkung ke tengah, nampaklah batu-batu tu tak stabil. Itu maksud dia menunjukkan kestabilan. F yang menunjukkan keseimbangan. Kalau awak tengok ni ada garisan dekat jam ni kan, dia bagi dua, so maksudnya dia seimbang. Contohnya lagi bagi dua apa, mungkin handphone ke pintu yang ada garisan dua tengah tu, itu maksudnya dia bahagi dua lah, keseimbangan. Lepas tu menunjukkan gaya gerakan yang dinamik, macam ada gambar apa tadi, gambar kotak ni garisan dia sengit-sengit, so adalah dinamik dekat situ. Lepas tu yang H tu mewakili gerakan tenaga yang padu pada pipe, air pipe. Contohnya air pipe lah, air kalau main getah tu kan, air getah pipe tu kalau awak pancit tekan kepala pipe tu kan dia pergi jauh kan. Itu kalau jauh tu maksud dia tunjukkan yang dia tenaga dia padu lah. Kalau awak tak picit kan dia macam gitu je kan. Itu maksudnya dia tak padu. So gerakannya tak padu, itulah maksud mewakili gerakan tenaga yang padu. Betul menunjukkan objek yang itu dekat, jika garisan tebal digunakan garisan nipis atau halus menunjukkan garisan itu jauh. Kalau awak tengok gambar contoh kereta api ni kan, ujung tu garisan dia halus, tebal ni garisan dia tebal, kat depan ni garisan tebal, maksudnya dia dekat. Itulah maksud dia. Biasanya kalau awak ada tengok cerita animasi ke ataupun awak tengok komik kan, biasanya dia akan buat lukisan macam ni lah. Seterusnya ialah rupa. Rupa ialah hasil pertemuan antara hujung garisan dengan permulaan. Maksudnya garisan yang awak buat dulu mesti bersambung. Mesti bulat ni mesti sambung balik ujung. Kalau tak, dia tak jadi rupa. Rupa ni ialah surface, maksudnya permukaan rupa ni. Okay. Rupa adalah banyak ni, bulatan, lonjong, semua boleh baca sendiri ni. Selari, berambus apa semua segitiga ni yang boleh baca. Cikgu nak bagi tahu yang ni. Rupa terbagi pada dua, iaitu rupa organik dan rupa geometri. So yang ni yang kita cakap bulat apa semua yang kita boleh lukis ni, benda-benda simple, oktagon semua ni, ini ialah geometri. Organik ialah benda yang mempunyai permukaan yang bebas, yang tidak terikat pada bentuk yang khusus. Contohnya bentuk-bentuk yang macam ni lah, cikgu tengok ni kan, ada bentuk air apa, ni lah bentuk-bentuk semula jadilah, bentuk yang ada ke alam sekitar, bukan bentuk yang kita boleh lukis, bentuk yang tak ikut bentuk apa-apa, macam bebas, macam bunga ke daun, itu ialah bentuk organik lah. Atau bentuk rupa organik lah. Okay, sekarang kita belajar bentuk. Bentuk ni ialah objek yang mempunyai ruang isi padu dan mempunyai lebih daripada satu permukaan. Kalau contohnya macam dadu kan, dadu ada berapa permukaan? Ada 6. So kalau kita belajar dari rupa bila gabung gini jadilah kotak. So kotak tu ialah bentuk lah, bentuk yang kita boleh pegang, maksudnya lebih daripada satu permukaan. So permukaan 1, 2, 3 kan, macam kotak. Contoh yang lain, kotak ni lah. Kotak ni kan ada permukaan 1, 2, 3, 4, 5, 6 permukaan ni. So ada permukaan. So bila kamu gabung-gabung jadilah bentuk. Itulah maksud dia.
Okay, lepas tu dia kata bentuk terbagi kepada dua jenis, iaitu bentuk konkret dan bentuk abstrak atau ilusi. Yang kita belajar tadi apa, teknologi yang konkret. Konkret apa? Yang boleh pegang lah. Maksudnya macam kotak ni kan, kotak ni boleh pegang. Maksudnya bentuk ni ialah bentuk konkret. Bentuk abstrak ialah bentuk yang tak boleh pegang tapi dia 3D. Contohnya macam gambar ni, gambar kursi awak tengok kat skrin ni kan, gambar kursi ni gambar 3D tapi kita tak pegang. Itu betul gambar ilusi. Okey. Lepas tu yang texture ialah jalinan, satu teknik yang memberi impak atau kesan terhadap orang yang melihat suatu permukaan pada kesan atau objek. Kalau awak tengok texture ni ialah permukaan objek tu. Contohnya macam gambar tu kayu, lepas tu apa, batu. Dia tak kisah apa benda tu. Contoh kalau gambar alas meja cikgu ni gambar daun kan, kita pegang bukan gambar daun pun, dia sebab ada print kat situ, tapi masih lagi texture. Texture okey, texture tu lah. So texture tu asalkan nampak texture, tapi beza lah, ada dua texture boleh keras dengan texture lembut. So maksudnya kalau benda tu boleh pegang, batu-batu bata kat jalan tu kan, itu keras lah. Kalau lembut tu macam gambar saja tapi ada texture. Ada gambar batu tapi tak boleh pegang pun. Itulah. Okay, size ialah ukuran atau dimensi bagi suatu objek. Size ni tengok ni, size kecil, size besar. Ni size. Itu warna terbagi pada 3, warna primer, warna sekunder dengan warna tertier. Warna primer ialah warna merah, kuning, biru. Warna kuning, biru ialah warna utama. Semua kalau benda kat dunia ni asalnya ialah warna merah, kuning, biru. Kalau awak tengok, awak pergi kedai printer, kalau awak print colour kan, print colour, dalam printer tu awak rasa ada banyak colour ke? Tak kan sebenarnya. Kalau awak print warna ungu, warna purple apa semua tu kan, sebenarnya dalam printer tu ada 3 colour saja. Tapi warna purple tu dihasilkan daripada campuran campur 3 ni akan jadi warna purple, warna ungu ke apa yang kita nak lah. So kita akan belajar kat sini. Warna primer ialah merah, biru, kuning. Warna ungu ialah warna ungu. Warna sekunder ialah ungu, jingga dan hijau. Contohnya kuning campur biru jadi hijau, merah campur kuning jadi jingga. Jingga ni oranye Lepas tu merah campur biru jadi purple. So bila kat sini kita akan belajar warna tertier. Warna tertier ialah daripada warna sekunder kita akan campur jadi warna tertier. So kat sini ialah kuning campur merah jadi jingga. Maksud jingga tu kalau merah lebih dia akan jadi merah jingga, kalau merah kurang jadi kuning jingga. Kalau macam hijau campur biru campur kuning akan jadi hijau kan. Jadi hijau ni kalau hijau birunya lebih jadi hijau pekat, kalau kuningnya lebih jadi hijau cair. Itulah sama juga macam ungu ni kalau birunya lebih jadi biru ungu, maksudnya ungu pekat. Kalau merahnya lebih jadi merah ungu, maksudnya jadi pink. Itulah. So merah warna panas dengan warna sejuk. Warna panas warna yang terang jelas, warna panas dapat menimbulkan suasana ceria, riang dan bersemangat. Maksudnya warna ni ialah ada unsur-unsur semangat lah, ada unsur-unsur ceria. Contohnya kalau awak tengok cerita Bobo Boy kan, Bobo Boy tu warna topi dia warna apa? Warna oranye kan. So bila bertukar jadi warna apa? Jadi warna biru, warna kuning, warna putih kan. So maksudnya watak dia ceria. Okay. Warna sejuk pula warna memberi kesan cahaya yang rendah. Warna ini memberi kesan redup, tenang dan berdamai. Maksudnya kat sini ciri-ciri warna sejuk ni ialah dia memberi kesan yang damai atau diam. Contohnya macam awak tengok Bobo Boy Halilintar yang warna hitam kan, sebab dia warna gelap tau. Sebab tu perangai dia tak ceria, perangai dia macam tenang, macam cool kan. Itulah maksud dia, sama je macam ni. Lepas tu ruang ialah kawasan kosong yang dikelilingi oleh 5 garisan dan bagi menampakkan objek dengan lebih jelas. Ruang ni macam frame lah awak tengok ni. Ruang terbagi kepada 2, ruang nyata dan ruang ilusi. Ruang nyata ni ialah ruang yang fizikal, ruang ilusi adalah ruang yang nampak. So ruang nyata ialah ruang sebenar di antara 2 objek yang berhampiran. Manakala ruang ilusi pula adalah objek ruang gambar yang dihasilkan daripada 2 objek tersebut dan dihasilkan dalam bentuk lukisan. Macam inilah ruang negatif dengan ruang positif ni. Okay, kita dah belajar tadi apa elemen. Nanti ada soalan kita akan cikgu lagi. Jangan risau, okey. Sekarang dah berapa minit? Dah 2 minit kelas. Okey. Prinsip reka bentuk ni ada semua sekali ada 7 juga. So yang pertama
Fisika kita beritahu definisi dia. Definisi reka bentuk ialah konsep atau aturan yang digunakan bagi elemen reka bentuk bagi memudahkan pembinaan sesuatu objek agar visual yang dihasilkan menjadi menarik, selesa serta memberi kepuasan kepada pelanggan. Jadi keseimbangan ni ialah keseimbangan simetri dan keseimbangan asimetri. Kita belajar mengenai keseimbangan ni. Keseimbangan ni kalau awak tengok ni ada gambar A ni ialah simetri sebab dia kiri kanan dia seimbang. Itu maksud simetri. Kalau asimetri yang B tu kiri kanan tak seimbang. Itu maksudnya asimetri. Okey. So kita belajar elemen selanjutnya adalah pengulangan-pengulangan ni maksudnya ialah objek yang sama kita akan berulang-ulang-ulang dari segi saiz dan bentuk. Maksudnya benda tu sama je. Kalau awak tengok macam tak ada lagi lah. Sama macam apa dulu kalau awak pernah belajar seni kan. Collage tu macam kalau betul betik lukisan betik awak tampal ulang tu proses pengulangan lah tu. Itulah prinsip pengulangan. Jadi kontras ni ialah perbezaan ketara pada titik elemen yang digunakan. Contoh tekstur, kasar licin, kedudukan kiri kanan, menegak dan melintang, warna terang gelap, saiz besar kecil, bentuk bulat dan segitiga, ruang jauh dan dekat. Maksudnya kontras ni yang apa perbezaan yang ketara tau. Contohnya macam jalan, lintas jalan tu yang lintas zebra, lintas putih, hitam dan putih. Hitam tu apa? Hitam tu jalan lah, jalan raya tu. Putih tu ialah garisan-garisan. So itu ada elemen kontra. Banyak lagi elemen saiz boleh besar kecil boleh. Banyak tu contoh saya baca tadi, warna apa semua, bentuk ruang tu semua. Kepelbagaian ialah menunjukkan aplikasi penggunaan pelbagai gaya, nilai dan idea yang berbeza dalam suatu reka bentuk. Kepelbagaian dapat dihasilkan dengan menggunakan elemen reka bentuk. Tujuan adalah untuk menambahkan daya tarikan suatu rekaan. Maksudnya dalam satu gambar tu banyak sangat benda bergerak. So itulah kepelbagaian. Okay. Kesatuan ialah bermaksud semua bahagian elemen bergabung untuk menjadikan imej terma atau idea sempurna. Macam ni cikgu tengok ni kesatuan kan. Contoh kita kata collage tadi tu. Collage tu daripada kotak koyak tu kita gabung jadilah bentuk betik. Buat betik lah macam tu, buat betik biasa sekarang betik lah senang. Pendurian atau pisang. Itulah kesatuan lah. Dan membentuk satu imej yang baru tau. Ringkasan ialah idea yang kompleks perlu diolah semula dalam bentuk visual yang lebih ringkas. Idea yang banyak dalam satu objek atau visual akan mengelirukan dan akan menghilangkan tumpuan orang yang melihatnya serta bukan untuk demikian. Contohnya, orang panggil ni apa, simple is better lah. Make it simple. Benda boleh bincang kan. Kita orang cakap benda boleh bincang, apa nak kata tu lah. Maksudnya benda boleh settle, benda senang, tak payah serabut kan. Contoh kat sini ada dua kursi, hitam dan pink. So kalau boleh kita buat benda tu, melainkan awak ada perancangan yang betul-betul, perancangan yang teliti untuk buat satu benda yang kompleks atau rumit, itu tak apa. Tapi kalau awak macam tak tahu nak buat apa sebenarnya, idea awak pun sama-sama, jadi orang cakap apa, back to basic lah. Buat benda yang simple, ringkas, siap, dan awak puas hati. Itulah maksud dia. Ringkas ni, harmoni ni adalah melihat sesuatu yang dapat memberikan keamanan dan kedamaian. Maksudnya harmoni ni macam bentuk sesuai. Harmoni ni cikgu tak tahu nak terangkan macam mana. Tapi awak tengok, contoh awak tengok lukisan tu cantik, awak rasa cantik, itu ialah harmoni. Kalau awak tengok lukisan tu tak cantik, color dia tak cantik, susunan cantik kan, itu tak harmoni. Okay, faham? Contohnya macam rumah awak tengok satu kawasan tu susunan dia tak cantik, itu tak harmoni. Kalau susunan dia cantik, itu harmoni. Itu setiap orang lain rasa dia, tapi itulah maksud harmoni ni. Okey, sekarang aplikasi prinsip-prinsip reka bentuk dalam mereka bentuk objek asas. Cikgu teruskan je. Membanding beza prinsip dan elemen. Ini semua ni cikgu tak ajar Tengok sekejap ni. Kecuali inovasi, kreatif, keaslian reka bentuk, kualiti reka bentuk. Okey. Ini ialah kriteria yang perlu ada dalam menjadikan satu reka bentuk tu baik. Kalau awak nak buat produk, mesti ada apa? Kecenderungan inovasi untuk menjadikan produk itu unik, lebih berdaya saing daripada produk sedia ada dalam pasaran. Contohnya, kalau awak nak buat produk, saya macam ada kawan awak tu buat apa, payung dengan kipas tu kan. Itu ialah kecenderungan inovasi lah. Inovasi ni maksudnya penambahbaikan. Dulu buat payung bosan payung kan, lepas tu panas ke apa, payung tak semestinya pakai hujan. Kalau dekat tempat universiti, cikgu pun panas terik pasal pakai payung juga. Takut apa, takut ada
stroke apa apa semua tu kan. So panas tak kipas lah, itu pun bagus tau. Kalau awak sama nama dia Puteri kot ke Syafiqah, tak ingat. Dia kawan tu nama pandai. Okay. Itu ialah inovasi lah. Lepas tu kreatif, melibatkan idea baru dalam menghasilkan produk. Itu pun tu sama juga macam inovasi kreatif kan. Lepas tu keaslian, kalau boleh ada asli, maksudnya menekankan kandungan unsur simbolik dan emosional estetika dan menampilkan penampilan produk serta tidak meniru projek secara contohnya idea asal yang awak buat tu idea yang original, jangan tengok kopi orang lain, kalau tak kena saman. Betul, saya tak tipu sebab sekarang ni ada undang-undang apa hak cipta. So maksudnya benda tu kalau awak copy ambil idea orang lain, maksudnya itu dia berhak lah untuk saman awak. Lepas kekuatan kualiti, mestilah berkualiti dan berkeboleh pasaran. Maksudnya keboleh pasaran ni maksudnya dalam pasaran, maksudnya dalam market, dalam kedai ada orang ambil. Itu dah masuk keboleh pasaran ni. Ergonomik ialah selesa untuk pengguna. Contohnya awak janganlah buat produk yang tak selesa. Contohnya payung, pemegangnya kayu tu tak di kertas pasir, tak dilicinkan, jadi kasar, ada selumbar, tak selesa lah maksudnya. So kalau boleh orang pengguna tu selesa pakai. So kita pun penjual ni, pengeluar mereka ni kalau boleh buatlah suatu produk yang berguna untuk orang dan sesuai untuk orang tu seronok nak pakai. Itulah maksud dia. Lepas tu membina objek asas ni ialah kita masuk objek asas. Teknik pembinaan objek asas ni bernama pemanaman. Contohnya macam dua objek berlainan kita akan letak kat tengah. Orang panggil apa? Orang panggil tanggam, macam tanggam. Kalau pernah dengar tu, tanggam kalau awak tengok kubur atau kepuk kan, yang kayu tu, dia macam tu, dia macam puzzle lah, awak pasang-pasang, dia akan kosong ruang, dia akan pasang. Macam tu, itu ialah pembenaman. Pembuangan ni maksudnya ialah teknik ini dilakukan pada bahagian yang tidak dikehendaki. Jadi pembuangan boleh dilakukan dengan cara dikerat, ditebuk, dicungkit keluar. Contohnya awak tengok orang-orang dulu yang pahat tu kan, pahat. Awak tengok pahat tu, awak tengok rumah sudah, kalau awak tengok peribahasa tu, rumah sudah siap tapi pahat masih berbunyi. Salah. Pahat dengan mengukul tu salah. Pahat dan mengukul ni sebenarnya, pahat ni ialah alat orang dulu untuk mengukir. Kalau awak tengok gambar-gambar seni ukir kayu yang dulu, yang bentuk kalimah Allah ke, kalimah Quran ke, lepas tu bunga ke, daun ke, itu ialah guna pahat. Itulah pembuangan tu, ada kikis lama-lama jadilah benda tu. Itulah pembuangan. Penyatuan ialah gabungan antara dua objek lain gabung. So teknik penyatuan dilakukan dengan menyatukan dua atau lebih objek kita tadi tanpa menyebabkan pembuangan atau pembenaman. Dia tak buang apa-apa, dia gabung je. Penyatuan biasanya dilakukan dengan menggunakan paku, skru, glue, rivet. Glue ni jam lah. Rivet ni kalau awak tengok robot besi, dia tak pakai skru tau, dia pakai rivet. Kalau tengok dia macam bertubuh bulat, ada beberapa hitam kat tengah, itu rivet. Penyatuan boleh dilakukan secara berdinding yang pada tempat yang sama atau pada bucu atau sebahagian saja. Contohnya macam Lego tu kan, dia bertindih, dia tak buang apa-apa tau, dia bertindih saja, lekat. Pelaraian pula, masuk objek asal dileraikan sehingga menjadi objek baru yang lebih ringkas. Contohnya macam cetak kuih lah, cetak kuih. Kalau awak tengok awak buat apa, buat kuih kat rumah tu, buat chop-chop tu kan, bulan dengan apa, chop cetak tu, dia tepung tu ialah objek asas. Cetak tu kita ambil bentuk tu, bentuk bulan tu, itu ialah objek yang ringkas lah. Faham? Okey, lepas tu senarai kita akan masuk kepada kepentingan dan kebentuk teknologi. Senarai kepentingan dan kebentuk teknologi. Kepentingan dan kebentuk teknologi terbagi kepada 6, iaitu menyumbang kepada perkembangan teknologi moden. Kalau boleh kita buat produk ni menyumbang kepada teknologi moden lah, jangan menyumbang kepada kerosakan. Itu jangan. Menyumbang kepada pembangunan sosial, sains dan perniagaan. Contohnya macam aplikasi pembangunan sosial, sains apa, penemuan-penemuan baru ke, ataupun lagi apa, macam kereta baru ke kan, lagi mungkin teknologi yang baru contoh. Lepas tu memenuhi kehendak individu dalam masyarakat. Kalau boleh kita buat produk tu biar apa orang nak. Macam contohnya macam kalau buat produk tu apa tak sesuai dengan masyarakat kan. Contohnya macam
kalau kat Malaysia ni apa sweater panas, sweater ni kan tak sesuai dengan masyarakat kita, sebab kita jenis ni orang yang cuacanya panas, so tak sesuai lah pakai sweater yang macam Korea lain lah. Korea tu awak sweater kan, so tak sesuai lah kalau nak jual dekat orang tempatan, melainkan orang tu jenis yang memang nak cari benda tu, itu lain lah. Kalau untuk masyarakat tempatan macam juga kat kedai runcit kan, kedai-kedai biasa tu orang takkan beli. Itulah maksud dia, mudahkan usaha kerja mereka, mengubah selajar contohnya. Macam buat produk baru, kalau boleh buat produk yang memudahkan usaha kerja, jangan menyusahkan orang. Okay, itulah kalau awak produk, kalau tujuan produk ni memudahkan, bukan menyusahkan. Okay. Lepas tu yang kelima, memupuk nilai invensi, inovasi yang kreatif. Jadi invensi lah kita cerita produk baru, inovasi lah kita produk yang dah ada kita akan ubah kreativiti ni ke hias ke apa tu, itu kreatif lah. Akhir kali membuka laluan kerjaya dan pekerjaan. Sebab sekarang ni, zaman sekarang ni orang fikir dulu apa, nak jadi cikgu, lagi nak jadi apa ni, nak jadi peguam, nak jadi polis kan. Tapi sekarang ni peluang kerja dah makin banyak, sebab sekarang dah dunia IT, semua nak pakai apps kan, semua nak pakai handphone kan, semua nak pakai apa, laptop apa semua tu kan. So semua tu perlukan tenaga yang banyak. Company besar tengah cari orang-orang yang boleh buat benda ni, itulah boleh peluang pekerjaan lah. Okay, lepas tu ni adalah awak boleh baca industri, kewangan, mesin penggunaan kehilangan, kejuruteraan. Lepas tu ni lah skop kerja lah, kerja yang awak buat, kesihatan dan keselamatan, bioinformatik, bioteknologi ni rasanya kita tak tanya pun tapi ni untuk pengetahuan awak lah, kediaman semua ni awak boleh baca sendiri. Lepas tu peranan dan kebentuk peranan dia terbagi kepada 3, iaitu peranan individu memberi kebebasan kepada pengguna, kemampuan dan keperluan, menjadikan pengguna lebih kreatif, mudah melakukan tugas, menerima manfaat daripada sumber alam hutan Tuhan, menggunakan sumber alam serta terhad dengan bijak dan optimum. Lepas tu awak boleh baca sendiri masyarakat yang melindungi awak, macam awak boleh ikut logik je sebenarnya ni. Kalau melindungi dan melihara etika sosial ni maksud masyarakat lah. Kalau ni mengeluarkan pada zaman negara lah, maksudnya negara melindungi hak cipta rakyat, takkan masyarakat pula rakyat kan, mesti negara lah. Awak boleh baca sendiri. Lepas tu etika dan mereka bentuk keaslian. Kita cakap apa tadi, kalau boleh kita buat produk ni biar produk dengan usaha kita sendiri, jangan tiru orang lain. Kalau inspirasi tak apa, contohnya macam handphone Samsung, handphone iPhone lah. Okay, kalau awak fikir betul-betul dasar dia ialah sama. Contohnya handphone, telefon bimbit yang wireless, tapi dia tak tiru sama ni tau. Walaupun idea sama, tapi sebenarnya dia orang inspirasinya sama, ideanya sama, tapi penggunaannya lain lah. Ada sendiri, ada jenama sendiri, tak sama sebiji. Walaupun sama je dia punya tu boleh telefon, boleh WhatsApp, boleh SMS, boleh call apa semua, boleh apa Instagram apa semua tu. Walaupun sama dia dua ni, tapi dia tak boleh claim sama sekali, dia tak 100% sama. Dia inspirasi sama tapi hasilnya lain, itu tak apa. Jangan tidur sebiji. Okay, jujur maksudnya dalam menentukan harga. Contohnya awak buat barang tu contoh RM5. Contoh awak nak buat apa, custom ni custom masih awak buat sendiri lah. Contohnya buat kad hari jadi, berpuluh-puluh semua, awak beli tu RM10, awak jualnya RM50. Tak logik kan. Tu tak sesuai lah. Maksudnya awak kena jujur, barulah orang suka nak beli dengan awak. Manfaatnya maksudnya apa, produk yang bermanfaat. Contohnya produk yang contoh dapur dulu kan, dapur gas, kan nak buat microwave, itu manfaat lah. Produk yang memudahkan tugas kita. Lepas tu yang keempat yang bisa adalah kita kalau boleh buat produk tu biar produk yang usaha guna produk barang kita semula kan, tidak macam barang sekitar kan. Itulah produk yang kita nak sebenarnya. Tapi itu kita sebab sekarang ni pun susah kereta keluar asap macam tu lah. Tapi itulah kalau kita pun dah kerajaan pun dah usaha nak buat kereta hybrid kan, kereta pakai bateri apa semua tu, itulah macam ni nanti.
Okay, info ni ada hak intelek ni, maksudnya sistem perlindungan hak intelek memberi hak eksklusif pada pemiliknya untuk mengawal dan mengeksport harta intelek mereka. Contohnya kalau apa, saya membuat filem atau awak menjual si rompakan, so saya berhak saman awak, so jual produk awak jual produk saya tanpa kebenaran, itulah tu sama digunakan. Okay, kalau boleh buat produk tu sama lah, awak dah cuba, kalau contohnya buat apa, cakap awak tu kepala dengan kipas kan, dia bateri tu wire dia apa semua tu dia selamat, jangan sampai ada dekat terbakar pun, membahagikan lah. Okay. Lepas tu kerjaya dalam bidang reka bentuk yang boleh baca sendiri, arkitek ni dah boleh faham dah sebenarnya. Arkitek buat apa, buat rumah lah, reka bentuk automatik ni kereta lah. Okay, reka bentuk kenderaan maksudnya elektrik, mesin. Lepas tu grafik maksudnya lukisan, logo ni grafik design lah. Reka fashion, baju, reka bentuk permainan, semua ni awak dah boleh faham sini lah, macam ni. Lepas tu inovasi dalam reka bentuk. So inovasi kita tengok sikit masa invensi agak tak lah, ni lah reka bentuk logo yang digunakan, ni lah sini semua ini ciptaan orang Malaysia lah. Wow, ni pendrive ni macam pena pendrive ni lah orang Malaysia yang buat tau, kalau tak tahu. Okay. Lepas tu definisi inovasi lah kaedah dan proses mencari jalan untuk menghasilkan produk atau khidmatan yang baru serta belum pernah wujud sebelumnya. Itu kita cakap invensi lah, benda yang baru kita baru buat, tak pernah ada sebelum ni tau. Serius tadi contohnya macam orang dulu cipta telefon, orang dulu cipta telefon tu kan apa dia Marconi tu ada tulis itu, Marconi tu orang cipta telefon. Invensi tu dia invensi tu cipta benda yang baru. Lagi apa yang sekarang ni baru cipta apa dia game ke kan, game yang baru tu, itu invensi tu. Lepas tu inovasi ialah pengubahsuaian terhadap produk sedia ada supaya menjadi lebih baik, menjimatkan bertenaga dan bermakna serta masa pengguna. Okey, contohnya inovasi ni pula ialah benda yang kita tambah baik, upgrade. Contohnya radio dulu besar, sekarang radio dalam handphone, itu ialah inovasi tu. Okay. Jadi aplikasi prinsip inovasi dalam kerjaya reka bentuk pertahanan. Pada ini robot pengesahan pilihan api ni pertahanan lah. Lepas tu pendidikan komputer, laptop, kamus dewan, kamus digital ni ialah pendidikan. Kesihatan ni pula lagi inovasi kesihatan yang berjam pengukur. Kalau awak jam amal sikit tu dia boleh ukur habis ni degupan jantung. Untuk pantau kesihatan awak, contoh awak ada apa lah, sakit jantung apa, dia ikut betul lah, senang. Apa kalau bukan hari itu rendah, maksudnya dia dalam bahaya lah. Okay. Lepas tu pembuatan ni pula apa lagi, buat pencetak 3D dan 3D, maksudnya dulu susah nak buat apa, kena ukir sendiri, nak buat lampu sayung tu apa, nak buat seramik susah. Sekarang dah boleh print, awal lukis je dalam komputer, awak boleh print benda tu bentuk 3D tau, bukan kertas 3D. Itu pembuatan yang barulah. Lepas tu teknologi dan maklumat ni handphone ni lah. Okay, lepas tu inovasi dan invensi dalam reka bentuk terkini, pengesan tanpa gempa bumi. Ini semua informasi je. Pengesan argo ni semua informasi. Okay, waktu pengesan argo ni maksudnya kita sering menggunakan skrin komputer melalui pengesan argo, ada komunikasi sama. Okay. Kedudukan yang baik 50 hingga 100 cm. Lepas tu yang kecil pula jarak yang terdekat 50 cm. So ni dah terlalu dekat, bawah sini kita dekat. Okay, itu sahaja pada cikgu. Cikgu akan bagi soalan lepas ni, cikgu belajar lagi sikit, tapi cikgu akan bagi rekidan. So yang menyesal semua ada dalam tu. Okay. Itu sahaja daripada cikgu. Assalamualaikum, dan kita akan jumpa untuk bab tersebut. Okay.